Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan kita ke surat 870. Abu Lais meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul aqli ba'dal iman billahi mudaratun nas wa tawaddudi ila nas wa ma halaka rajulun an mashurah wa ma sa'ida rajulun biistighnaihi برأيه وإذا أراد الله أن يهلك عبدا كان أول ما يقصد منه وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Yang bermaksud puncak akal sesudah iman kepada Allah, pandai bergaul dengan sesama manusia dan berhubungan dengan mereka, dan tidak akan binasa orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan selamat orang yang hanya fanatik dengan pendapat sendiri. Dan apabila Allah akan membinasakan seseorang, maka pertama yang dirosak cara berfikirnya. Dan orang-orang yang baik di dunia ini, mereka pula orang-orang yang baik di akhirat. Juga orang ahli mungkar, kejahatan di dunia ini, mereka juga yang celaka di hari akhirat. Sidang jemaah muslimin muslimat sekalian, kita sambung pagi semalam ni. Jadi kata pengarang ni, Abu Lais meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab, berkata bahawa Nabi telah bersabda, ia mengatakan puncak akal sesudah iman kepada Allah pandai bergaul sesama manusia dan berhubungan dengan mereka, dengan sesama manusia, dan tidak akan binasa orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan selamat orang yang fanatik dengan pendapat sendiri. Dan apabila Allah akan membinasakan seseorang, maka pertama yang dirosak cara berfikirnya. Dan orang-orang yang baik di dunia ini, mereka pula orang-orang yang baik di akhirat. Dan juga ahli mungkar, orang yang jahat di dunia, mereka juga yang celaka di akhirat. Baik, daripada hadis ini Nabi menyatakan bahawa manusia ataupun di kalangan orang yang beriman kepada Allah, mereka itu pandai bergaul dengan sesama manusia dan berhubungan dengan mereka. Itu bila kita tengok di dalam Al-Quran, kan, Allah menyatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi sesama manusia ni berdasarkan kepada iman. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka perhubungan sama manusia dalam keadaan yang baik, pergaulan yang sempurna, yang baik di segi tingkah laku,
di segi perkataan mereka dan segala-galanya dalam suasana yang harmoni, yang baik. Dan kata almarhum Syekh Abdullah Nasih Alwan dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah, dia meletakkan hubungan dengan manusia ini dalam satu bab, iaitu tanggungjawab kita dalam pendidikan sosial. Jadi dalam hubungan ni dia panggil hubungan sosial, yang kita kena jaga adab-adab hubungan kita sesama manusia, antara orang Islam dengan orang Islam, antara kita dengan orang yang bukan Islam. Jadi masing-masing ada. Dan kalau kita pula berjiran dengan orang yang bukan Islam, dia kata kita berjiran dengan orang Islam ada 2-3 hak kepada kita dengan mereka, tapi berjiran dengan orang yang bukan Islam ada 1 hak kepada mereka. Jadi itu di situ melihat kepada kita bahawa Islam ni agama yang mempunyai keistimewaan dan ketinggian. Al-Islamu wa la yu'la alaih. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama si Allah tu Islam, agama yang tinggi adalah agama Islam. Jadi mempunyai peradaban-peradaban yang begitu indah dan mulianya, yang berteraskan kepada iman dan takwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman melahir dan menampilkan peradaban akhlak-akhlak yang mulia. Jadi salah satu daripada akhlak yang mulia ialah hubungan sosial bersama manusia, yang mana kita perhubungan yang baik di antara sesama manusia ini yang dituntut. Jadi sebab tu kita jagalah dalam hubungan peradaban ini, jauhkan daripada melakukan fitnah-fitnah, umpat celah dan sebagainya. Sebab perkara inilah yang meruntuhkan hubungan kita dengan manusia ni. Entah. Duk fitnah ke orang, mengata, mengumpat ke orang, ini benda-benda yang tak dituntut dalam Islam. Sebab tu kita duk mengata ke orang ni, Allah kata di ibaratnya kamu tu makan daging saudara kamu yang telah mati. Tergamak ke kita hirih daging saudara kita mati tu makan? Satu perumpamaan yang sebut dalam Quran cukup buruk dan cukup keji, duk mengata ke orang, mengumpat ke orang. Jadi kita ingat bahawasanya kalau kita duk buat perangai macam tu, itulah yang menunjukkan sifat kita ni orang yang buruk. Dan bila bangkit di akhirat besok pula, balasan yang kita akan terima setimpal dengan kerja yang kita buat. Itu yang Nabi diperlihatkan dalam Isra' dan Mi'raj. Yang ada dikatakan bahawa Nabi tengok ada di kalangan perempuan yang berkepala babi, badan himar. Ada yang Nabi tengok pula perempuan dia dimasukkan api daripada mulut keluar ke tubuh dia berupa anjing. Jadi kita kena ambil pengajaran peristiwa yang Nabi sebut tu, hasil perbuatan-perbuatan jahat kita atas muka bumi ini yang tak jaga hubungan kita dengan manusia. Jadi sebab itulah kita disuruh, dia katakan kepala bagi, kalau kita kata ra'sun ni kepala kan, kalau kita terjemah secara bahasa lah, ra'sun aqli ni kepala bagi akal manusia. Ba'dal iman, setelah dia beriman billah, dengan Allah, mudaratun nas wa tawaddadu ilan nas. Jadi kemuncak kepala akal manusia yang sempurna iman kepada Allah, sesudah dia beriman maka dipelihara hubungan dengan manusia. Itu saya kata tadi dalam Quran Allah sebut kata hablum minallah hablum minan nas. Jadi kita ada hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi hubungan dengan manusia tu, kalau kita beriman dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia sesama hamba Allah. Jangan ada fitnah orang. Seperti saya kata tadi, jangan fitnah orang, jangan ada mengumpat mengata ke orang, jangan ada mengadu domba.
menyampaikan berita-berita. Benda ni tuan-tuan, bila kita ada buat fitnah ke orang, tukang fitnah ni apalah keuntungan dia dapat? Mungkin di dunia dia seronok lah, dia seronok duk fitnah orang, duk kata gitu gini. Tengok rumah tangga orang porak-poranda, kan? Benda yang tak ada dicerita kata ada begitu gini. Jadi dia seronok. Keseronokan itu bersifat sementara. Tapi ingat, balasan di akhirat besok amat derita dan pedih dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diceritakan kisah dalam kitab ni lah. Kalau kita buka balik jilid yang pertama, diceritakan kisah ada seorang hamba Allah, saudara dia mati. Jadi bila saudara dia mati, pengurusan jenazah diselesaikan, ditanam apa semua, dia balik-balik ke rumah, dia punya uncang. Orang Arab ni setiap bubuh duit dalam uncang, sangkut selit dekat pinggang, jatuh. Jadi dia kata mesti jatuh dalam tanah kubur tadi semasa duk turun jenazah. Pergi balik, korek ada kantungan dia tu, uncang dia tu. Lepas tu dia kata ke tepi sikit nak tengok saudara tadi tanam dalam tu apa jadi. Maka dia alih dalam tengok liang lahat, tengok duduk dalam unggun api jenazah tu. Kelang kabut tutup, merata tanah, lari balik. Balik tanya kepada ibu yang si mati ni, apa amalan yang dia buat. Kata ibu tu nak tanya apa bendanya, kawan dah mati biar kat dia. Tak, dia kata aku tengok benda pelik tadi dalam tu. Sebab aku pergi balik ke kubur ni, kantungan aku ni jatuh. Aku tengok dia duduk dalam unggun api. Itu baru tanam Allah nak tunjuk. Jadi kata ibu ni, yang pertama sekali masa dia hidup dulu, dia sembahyang lewat-lewat waktu, tak pernah sembahyang awal. Ini balasan. Kamu ibu jaga ni. Ni perangai orang perempuan dia suka ni, sembahyang lewat, terutama waktu isyak. Hak mari masjid tak apalah, dah jemaah. Hak tak mari masjid, tak mari ke surau, mari tangguhlah sekejap lagi. Pukul 5 pagi dia kata bangkit sembahyang isyak, tahajud sekali. Bak tahajud lah. Hak isyak tu isyak. Jangan kita pergi adun sekali campur macam tu, tak boleh. Tak ada dalam kitab suruh buat kerja lagu tu. Pukul 5 pagi bangkit sembahyang isyak, terus dengan tahajud dia kata. Tiap-tiap malam nak buat perangai gitu, tak boleh. Melewatkan waktu tu haram dan berdosa juga. Ini perempuan ni, perangai dia sembahyang akhirkan waktu. Hari-hari, kata ibu dia. Sebab yang mati ni perempuan. Kemudian yang keduanya dia kata, dia mandi dalam bab taharah tak bersih. Bab kebersihan dia tak jaga. Orang perempuan mandi dia daripada haid, nifas, wiladah, janabah, itu kena jaga. Dan satu lagi bab kencing. Kencing kita tuan-tuan kena tos lawas betul-betul. Ni bab taharah ni kena jaga tu. Terutama kita, darah kita haid, nifas apa semua kita jaga. Darah nifas berlaku dengan sebab tertahan oleh kerana dia mengandung darah haid, dia tak mari, itu mari darah nifas. Kemudian dia kena tengok tempoh berapa lama panjang darah nifas. Sepanjang-panjang darah nifas berapa? 60 hari dalam kitab. Sepanjang-panjang darah haid 15. Wiladah sekejap, dia mengiringi semasa bersalin tu je. Jadi ni kita kena tengok dulu. Cara kita mandi, nak pastikan darah, minta maaf dia sebut kan, darah haid kita habis tak habis, kena duduk mencangkung, kena masuk satu ruah jari, satu lekuk jari pada ujung ni dengan kapas. Pastikan bila keluar balik tak ada darah, okey, boleh mandi bersih. Kalau keluar balik ada darah, mana tak bersih lagi.
Jika melebihi dari 15 hari pula, itu darah istihadah, darah penyakit, atau kena jumpa pakar, ada masalah. Kadang-kadang pakar tak boleh kesan, ada masalah, syaitan makan. Itu kes lain lah. Itu di alam ghaib, syaitan makan. Itu kena jumpa pakar syaitan pula. Pakar hospital tak boleh buat. Syaitan makan, tu isap darah. Ini benda-benda taharah. Jadi perempuan ni, yang kedua, bab taharah dia tak jaga. Dan yang ketiga, kata ibunya, semasa hidup malam-malam hari dia suka pergi mengintai rumah orang. Dengar orang cerita apa benda, dia sampaikan pula kepada orang lain. Ni sifat mengintai-ngintai, mengadu domba. 3 perkara inilah perbuatan yang dia lakukan oleh perempuan ni. Sebab tu saudara dia tengok masa dikuburkan jenazah, dia alih dan lahat duduk dalam unggun api. Jadi mudah-mudahan jadi pengajaran pada kita tu. Jadi sebab tu kita nak balik kepada. Jadi orang yang dikatakan ra'sul aqli ba'dal iman billah mudaratan an-nas wa tawaddadu ila an-nas, jadilah manusia yang macam tu. Manusia yang sesudah beriman kepada Allah, maka dipeliharalah pergaulan sesama manusia dengan cara yang baik. Jauhkan daripada kerja-kerja fitnah, mengadu mengumpat domba. Inilah satu yang menjahanamkan kita dalam masyarakat orang Melayu ni lah. Satu lagi penyakit PhD. Bukan PhD Al-Azhar, penyakit hasad dengki. Cukup kuat dalam sistem hidup orang-orang Melayu. Tak boleh tengok orang lebih, sakit hati ke orang. Nak perangai tu. Jadi semua tu kita jaga. Jangan duk buat benda tu. Jika benar kita beriman, jaga hubungan. Dan tidak akan binasa orang yang suka bermusyawarah. Nabi kata, wa ma halaka rajulun an masyuratin. Kita dalam apa perkara pun kena musyawarah. Sebab tu dalam rumah tangga Nabi pun, Nabi barang dapur nak beli apa semua dalam urusan rumah tangga pun Nabi musyawarah dengan isteri dia. Tak boleh ikut kepala kita ya. Kita kadang-kadang bersikap diktator, bersikap dasar kuku besi, nak terima pendapat kita je betul, orang lain tak betul. Tak boleh. Jadi sistem musyawarah ni, kita nak mencari kesepakatan dalam satu tujuan yang baik, membawa kemanfaatan semua pihak. Itu kata kita nak cari keputusan musyawarah. Dalam Al-Quran dia kata wasyawirhum fil am. Allah menyebut dalam Quran wasyawirhum fil am, kita nak kena ada musyawarah dalam satu urusan. Itu yang kita musyawarah. Tanya pendapat, akhir buat rumusan, satu kata sepakat yang membawa manfaat semua pihak. Itu disuruh oleh Nabi ya. Tidak akan binasa, mana tak akan rosak kalau kita buat kerja gitu. Ada hubungan yang baik. Jadi itu kita dituntut bermusyawarah. Jadi sebelum kita musyawarah, bacalah doa. Allahumma alhimna umara syida wa a'idna min syururi anfusina. Baru kita mulakan musyawarah. Mudah-mudahan dalam perbincangan kita membawa kata sepakat, tak berlaku pertikaman lidah antara satu sama lain. Allahumma alhimna umara syida wa a'idna min syururi anfusina. Kita anak beranak kita pun, keluarga kita, ketua keluarga, panggil bini, panggil anak bincang. Ni kita nak kenuri kan, ni bulan 12 ramai orang kenuri. Kita bincang anak beranak kita. Jangan pakai kepala yang pak kepala bapak dia. Minta maaf tu. Yang isteri kepala isteri dia, yang anak-anak ikut kepala dia. Jadi bercelaru. Tu. Jadi kita buatlah kata sepakatan. Tu yang kadang-kadang bila kenuri kau ni masa muka, kau ni masa muka, pasal apa? Tak ada satu keputusan yang muktamad. Ikut kepala, anak ikut kepala dia. Dan lama kata isteri dia pula, kata mak dia, lantak engkau lah, janji buatlah macam mana. Tu tak boleh gitu. Kita mesti ada musyawarah. Duduk berhimpun semua, kita baca doa Allahumma alhimna umara syida wa a'idna min syururi anfusina. Lepas tu kita mulakanlah bincang macam mana, apa yang kita nak buat. Tu.
wa ma sa'ida rajulun bisti'na'ihi bi ra'yih, dan tidak akan selamat orang yang hanya fanatik dengan pendapat sendiri. Ni bersikap kita diktator. Kira pendapat kita orang lain semua tak betul. Inilah yang membawa kepada kebinasaan. Nabi kata tidak akan selamat kalau kita buat kerja macam tu. Apa urusan pun tak akan selamat, dan kita juga dalam diri kita, masyarakat pun tak akan selamat. Dan apabila Allah akan membinasakan seseorang, pertama yang dirosak cara berfikir. Jadi fikiran kita ni, akal fikiran kita ni dianugerahkan Allah untuk berfikir. Jadi kita hendaklah berfikir perkara-perkara yang elok, yang baik. Buang daripada fikiran-fikiran yang kotor. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang yang binasa. Kalau dalam fikiran kita duk fikir benda-benda yang kotor, nak menjahanam, nak buat, kita akan jadi rosak. Itu kata Nabi. Jadi berfikir secara yang elok, yang sempurna, yang membawa kebaikan diri kita dan juga pada orang lain. Dan orang-orang yang baik di dunia, mereka pula orang yang baik di akhirat. Ini sudah pastilah. Orang yang baik di dunia, maka dia baiklah pula di akhirat, kata Nabi. Wa anna ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Bila dia baik di atas dunia, buat amalan, ikut perintah dengan segala kebaikan, kebajikan, dia akan baik di akhirat. Dan sebaliknya pula, wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Bila orang buat jahat di atas dunia, jahat pula dah di akhirat. Nak pula dia jahat, mati tak sempat bertaubat, kekal mati dengan kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan mendapat azab Allah dalam neraka. Itulah tuan-tuan. Jadi renung-renung dan fikirlah, apalah faedah kita nak buat jahat. Allah beri kita kehidupan bukan untuk buat jahat. Allah jadikan kita untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.